Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Landscape politik negara Malaysia hari ini semakin panas selepas persidangan Parlimen 18 Mei 2020 kemarin. Dan rakyat Malaysia baru menyedari watak politik yang paling rugi dalam percaturan politik ini ialah Tun Dr. Mahathir. 3 bulan yang lalu, ada pihak menyatakan bahawa Tun Dr. Mahathir is the grandmaster of politics. Rakyat Malaysia mengingatkan, mereka fikir, mereka sangka Tun Dr. Mahathir is the most powerful politician dalam apa-apa percaturan politik negara Malaysia. Pentafsiran politik sebegitu adalah salah dan agak tersasar. Kerana akhirnya Tun Dr. Mahathir lah yang paling terkesan dengan keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Tun Dr. Mahathir rasa dikhianati, ditikam daripada belakang, dibunuh legasi politiknya bersama anak beliau, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, melalui pakatan politik sulit Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan UMNO, PAS, Parti Gabungan Sarawak, Parti Star di Sabah dan komponen-komponen parti politik yang lain dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Imajinasi politik Tun Dr. Mahathir di dalam pakatan sulit bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, plan A yang sepatutnya dipersetujui ialah Tun Dr. Mahathir kekal menjadi Perdana Menteri di Putrajaya sekalipun dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri bagi Kerajaan Pakatan Harapan. Imajinasi politik Tun Dr. Mahathir, walaupun kerajaan itu bertukar di Putrajaya, dia kekal menjadi Perdana Menteri. Tetapi malang dan amat malang, imajinasi politik dan expectation Tun Dr. Mahathir ini tersasar jauh. Malah ia telah membunuh keseluruhan legasi politik Tun Dr. Mahathir dan anak-anak beliau dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Maka Tun Dr. Mahathir sedang mempergunakan pelbagai cara untuk mengembalikan legasi politiknya yang sudah ranap, yang sudah hancur, yang sudah dibunuh oleh semua pihak dalam percaturan politik ini. Kemarin Tun Dr. Mahathir ada mengeluarkan kenyataan media selepas tamatnya sesi persidangan perutusan khas yang di-Pertuan Agong di Parlimen. Selepas beberapa jam, Tun Dr. Mahathir memaklumkan kenyataan media itu adalah melibatkan Parti Bersatu, Parti Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang yang lain. Tetapi Tun Dr. Mahathir dipermalukan sekali lagi dalam percaturan politik ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hadir dalam persidangan kenyataan media selepas persidangan Parlimen kemarin. Lim Kit Siang juga tidak hadir. Dan hari ini Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Pakatan Harapan menyatakan kenyataan media Tun Dr. Mahathir semalam tidak melibatkan Pakatan Harapan. Dan ini menjadi satu tamparan yang cukup hebat kepada percaturan politik Tun Dr. Mahathir. Bagaimana sebenarnya Tun Dr. Mahathir sekarang ini bersendirian. Dia telah dibuang oleh UMNO, BN PAS, oleh Parti Gabungan Sarawak, oleh Gabungan Perikatan Nasional di saat-saat akhir. Sehingga Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Tun Dr. Mahathir dilihat sudah tidak berguna dalam percaturan politik ini lagi. Kerana legasi politik Tun Dr. Mahathir sudah ranap, hancur, roboh, runtuh dan mati dibunuh buat selama-lamanya.
Di pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, mereka menanggapi bahawa Tun Dr. Mahathir sudah tidak berguna lagi. Kerana ucapan perutusan khas oleh Yang di-Pertuan Agong adalah jawapan dan rujukan kepada percaturan politik di pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan untuk PRU 15 akan datang. Kucar-kacirnya sistem politik negara Malaysia, cacar merbanya, rojaknya sistem politik negara Malaysia, tumbangnya Pakatan Harapan di Putrajaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan melihat karakter politik Tun Dr. Mahathir ini adalah punca utama kepada ketidakstabilan kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Kerana dia tetap bertegas mahu meletakkan jawatan walaupun Yang di-Pertuan Agong merayu untuk dia menarik balik peletakan jawatan itu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan melihat kenyataan politik Tun Dr. Mahathir untuk mempertikaikan keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat klarifikasi buat kali kedua bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik secara sah mengikut prinsip kedaulatan undang-undang, mengikut prinsip keluhuran perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan melihat Tun Dr. Mahathir ini adalah liability kepada percaturan politik beliau untuk PRU 15. Tun Dr. Mahathir ini dilihat sudah tidak berguna lagi. Ibarat habis madu sepah dibuang. Itulah Tun Dr. Mahathir. Maka di dalam percaturan politik Malaysia hari ini, watak politik yang paling rugi adalah Tun Dr. Mahathir. Semua parti politik sudah tidak mahukan Tun Dr. Mahathir, kecuali Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah serta Parti APCO di Sabah. Kecuali Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Sheikh Sadiq, Dr. Mazli Malik. Surat akuan bersumpah yang ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tidak membawa usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat mula bocor 24 jam yang lalu. Dan bagaimana Tun Dr. Mahathir betul-betul kena game oleh semua parti politik, oleh semua pemimpin-pemimpin politik dalam sistem demokrasi berparlimen dan sistem raja berperlembagaan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Tun Dr. Mahathir menjadi mangsa dan menjadi paling terkesan dalam percaturan politik Malaysia ini? Kerana dialah boleh diibaratkan yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Datuk Seri Mukhlis Mahathir hilang jawatan Menteri Besar Kedah. Tun Dr. Mahathir hilang jawatan Perdana Menteri. Jika Tun Dr. Mahathir tidak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir tidak akan dibuang seperti orang yang mengemis di luar sana. Dan Tun Dr. Mahathir adalah pengemis jawatan yang paling terdesak dalam percaturan politik ini. Dia pergi Muhyiddin Yassin, dia tidak boleh jadi Perdana Menteri. Dia pergi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak boleh jadi Perdana Menteri. Dia pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, dia juga tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Maka akhirnya inilah pengakhiran kisah cerita legasi politik Tun Dr. Mahathir seperti apa yang diramalkan oleh Jufazli Syed Ahmad. Maka benarlah tahun 2020 adalah tahun yang paling sial untuk kehancuran dan tamatnya legasi politik Tun Dr. Mahathir. Kepada Tun Dr. Mahathir, takziah saya ucapkan kerana percaturan politik Tun Dr. Mahathir untuk menggulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia terus gagal. Untuk menggulingkan kerajaan Perikatan Nasional terus gagal. Kerana apa yang telah saya susun atur bersama dengan organisasi-organisasi tangan kait politik negara Malaysia,
ia sangat-sangat menjadi seperti apa yang dirancang. Sebelum raja-raja Melayu yang dibunuh adalah lebih baik untuk legasi politik Tun Dr. Mahathir yang dibunuh. Sebelum legasi ketuanan raja-raja Melayu yang dibunuh adalah lebih baik legasi politik Tun Dr. Mahathir itu dibunuh. Kerana Tun Dr. Mahathir ini menjadi pusat kepada percaturan politik negara Malaysia di kedua-dua belah pihak. Satu pihak mahu mengambil kesempatan sambil menyelam minum air untuk menghapuskan ketuanan Raja-Raja Melayu, terutamanya di pihak Parti Roket Malaysia. Di sebelah pihak adalah Parti Nasionalis, parti yang pro kepada ketuanan Raja-Raja Melayu dalam sistem politik pentadbiran negara Malaysia. Maka akhirnya yang menang dalam percaturan politik ini adalah Raja-Raja Melayu. Maka saya ingin menyatakan bukan sahaja Tun Dr. Mahathir yang gagal. Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siang Mat Sabu Pakatan Harapan juga gagal dalam percaturan politik ini tanpa mereka sedari. Kerana bukan sahaja Tun Dr. Mahathir yang tidak mempunyai pilihan. Untuk PRU 15, untuk PRU 16, untuk PRU 17 dan PRU yang seterusnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, DAP dan Amanah dalam keadaan nyawa di hujung tanduk tuan-tuan dan puan-puan kerana percaturan politik untuk mengekalkan status quo acuan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia ini tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Checkmate and game over Tun Dr. Mahathir. Daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Terima kasih.